Selamat datang ke ITTV. Nama saya Cikgu Gurudev dan saya adalah Cikgu Sains Tingkatan 2 kamu. Tajuk kelas ini adalah pengelasan tumbuhan. Tumbuhan boleh dikelaskan kepada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan juga dikelaskan dengan menggunakan kehadiran sistem vaskular, cara membiak dan kehadiran akar yang nyata. Vaskular bermaksud ada sistem pengangkutan untuk membawa air dan makanan ke semua bahagian tumbuhan. Ingat, tumbuhan dikelaskan kepada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Pengelasan seperti kita dah bincang sangat penting supaya kita boleh mengenal pasti sesuatu organisma, haiwan ataupun tumbuhan. Dalam dunia tumbuhan, kita boleh mengelaskan tumbuhan-tumbuhan kita ataupun flora kita dengan menggunakan ciri-ciri yang ada pada tumbuhan tersebut. Ciri-ciri utama yang kita menggunakan adalah pertama, kehadiran bunga. Jika tumbuhan itu ada bunga, iaitu organ pembiakan atau tiada bunga. Kita juga boleh menggunakan kehadiran sistem vaskular. Sistem vaskular adalah sistem pengangkutan di dalam tumbuhan yang ada tisu-tisu xilem dan phloem yang mengangkut air, garam mineral dan juga bahan organik seperti glukosa di dalam tumbuhan tersebut. Jadi, sistem vaskular, sistem pengangkutan di dalam tumbuhan. Kita juga boleh mengguna cara tumbuhan itu membiak jika tumbuhan itu mengguna biji benih atau buah atau mengguna cara yang lain. Atau kita boleh mengguna akar, jenis akar atau jika tumbuhan itu ada akar yang jelas, nyata atau tidak ada akar yang nyata. Tapi ciri yang paling baik adalah kehadiran bunga. Jadi kita pecahkan tumbuhan kita ke dua kumpulan utama, iaitu tumbuhan tiada bunga dan tumbuhan yang ada bunga. Kita mula dengan tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan tidak berbunga ada 3 jenis utama, iaitu lumut, paku pakis dan conifer. Kita boleh pecahkan tumbuhan tidak berbunga kepada 2 kumpulan yang lebih kecil, iaitu tiada sistem vaskular dan ada sistem vaskular. Yang tiada sistem vaskular adalah kita punya lumut. Jadi lumut, tiada sistem vaskular dan juga ingat adalah tumbuhan tidak berbunga. Satu lagi sifat atau ciri lumut ialah lumut tidak ada akar yang nyata. Sebab itu bila kamu lihat lumut duduk di tepi longkang atau di bawah pokok di kawasan lembap, dengan senang kita boleh keluarkan atau mengasingkan lumut itu daripada persekitarannya kerana tidak ada akar untuk memegang permukaan. Jadi, lumut. Kemudian kita pergi ke ada sistem vaskular. Yang ada sistem vaskular ini kita pecahkan mengikut cara membiak. Kita ada cara membiak iaitu spora. Ini ialah kita punya paku pakis. Dan cara membiak adalah dengan mengguna kon. Ini adalah kita punya conifer.
Conifer juga ada satu lagi ciri yang luar biasa, iaitu mempunyai daun yang bentuk jarum. Kenapa? Kerana kebanyakan conifer dijumpai di kawasan-kawasan sejuk, dan jika bentuk jarum daunnya, susah untuk salji dan sebagainya duduk di atas jarum itu. Senang jatuh. Jadi, tumbuhan tidak berbunga. Kita ada lumut, paku pakis dan conifer. Pastikan murid-murid kamu tahu sifat-sifat dan ciri-ciri lain lumut, paku pakis dan conifer dari segi sistem vaskular dan cara membiak dan kehadiran akar yang nyata. Sekarang kita mengalihkan pemerhatian kita ke tumbuhan berbunga. Untuk mengasingkan atau mengelaskan tumbuhan berbunga kita, kita guna satu sifat, iaitu bilangan cotyledon. Cotyledon? Apa cotyledon? Cotyledon, murid-murid, adalah bahagian simpan makanan dalam biji benih yang kita telah belajar semasa tingkatan 1. Jadi, di dalam biji benih ada tempat di mana makanan disimpan, dan ini dipanggil cotyledon. Jadi, tumbuhan berbunga pecah ke dua kumpulan utama, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Monocotyledon. Mono bermaksud satu. Bermaksud di dalam biji benih itu hanya ada satu cotyledon. Dan biasanya satu cotyledon itu dipanggil endosperma. Jadi, tumbuhan berbunga dengan monocotyledon, satu cotyledon, juga ada sifat-sifatnya. Contohnya, tumbuhan monocotyledon, jika kamu lihat daunnya ada urat selari. Urat selari adalah urat-urat yang selari seperti ini. Dari bahagian atas daun ke bahagian bawah daun. Seperti itu. Contoh, lalang mempunyai bentuk seperti ini. Satu lagi sifat ialah akar. Tumbuhan monocotyledon ada akar serabut. Akar serabut dihuraikan seperti ini. Jika ini pokok dia, akar dia lebih kurang semua sama panjang seperti ini. Ini adalah akar serabut. Akhirnya, tumbuhan-tumbuhan monocotyledon ada batang pokok pada amnya. Batang pokok lembut. Bermaksud kebanyakan tumbuhan monocotyledon tidak besar. Tumbuhan-tumbuhannya lebih kecil atau dipanggil tumbuhan herba. Jadi, satu cotyledon, monocotyledon. Sifat urat selari, akar serabut dan batang yang lembut pada amnya. Pengelasan tumbuhan berbunga, seperti saya kata, pecah ke bilangan cotyledon. Kita ada monocotyledon, dan yang satu lagi itu adalah dicotyledon. Dicotyledon, di bermaksud dua. Bermaksud di dalam biji benih tumbuhan dicotyledon, kita ada sepasang cotyledon. Jadi kita ada dua cotyledon dekat sana. Contohnya, jika kamu ambil kacang dan buka kacang, kamu akan mendapat satu bahagian dan bahagian kedua. Jadi ini ialah satu dan ini ialah dua. Dicotyledon. Sifat-sifatnya kita bandingkan dengan monocotyledon. Tadi kita nak lihat urat, akar dan batang pokok. Dicotyledon ada urat jejala. Uratnya seperti ini. Kita ada satu urat utama di tengah-tengah dan cabang-cabang yang keluar dari urat utama. Seperti ini. Kedua, akar.
Akar untuk pokok dicotyledon dipanggil akar tunjang. Akarnya seperti ini. Jadi jika ini pokok dia, kita ada satu akar utama yang turun ke bawah dan keluar dari akar utama kita ada cabang-cabang seperti ini. Ini dipanggil akar tunjang. Kerana akar tunjang ini masuk ke dalam tanah, akar ni boleh sokong pokok yang lebih besar. Jadi pada amnya, pokok-pokok dicotyledon ada batang berkayu atau batang pokok yang keras dan boleh tumbuh tinggi 10, 20, 30 meter dan lebih. Jadi, ingat murid-murid, bila kita mengelaskan tumbuhan, kita pecahkan tumbuhan kita ke dua kumpulan utama, tumbuhan yang tidak berbunga, lumut paku pakis dan conifer, dan tumbuhan berbunga, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Tumbuhan tidak berbunga terdiri daripada lumut, paku pakis dan conifer. Lumut, paku pakis dan conifer dikelaskan kepada vascular dan tidak vascular. Lumut adalah tumbuhan tidak vascular. Lumut membiak dengan menghasilkan spora. Paku pakis adalah tumbuhan vascular dan membiak dengan spora. Conifer adalah tumbuhan vascular. Conifer membiak dengan menghasilkan kon. Juga daun conifer berbentuk jarum. Tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang menjadi buah dan biji benih. Biji benih mengandungi cotyledon. Cotyledon adalah bahagian yang simpan makanan bagi biji benih. Tumbuhan berbunga diasingkan kepada monocotyledon, iaitu yang ada satu cotyledon yang dipanggil endosperma, dan dicotyledon yang mengandungi dua cotyledon atau satu pasangan cotyledon. Sifat tumbuhan monocotyledon: ada satu cotyledon, ada akar serabut, urat selari dan batang pokok lembut. Contoh adalah pokok padi dan pokok jagung. Sifat tumbuhan dicotyledon: ada dua cotyledon, ada akar tunjang, urat jejala dan batang pokok berkayu atau keras. Contoh adalah pokok rambutan atau pokok mangga. Soalan: kenapa pokok tebu dikatakan monocotyledon? Jadi murid-murid, jika kita kata tebu monocotyledon, ini bermaksud mestilah bila kita perhatikan pokok tebu tu, pokok tu mesti adalah sifat-sifat monocotyledon, iaitu urat daunnya mestilah selari, akar serabut, batang pokok mungkin lembut. Dan jika kita melihat atau perhatikan biji benihnya, hanya ada satu cotyledon. Jadi jawapan, kerana ada akar serabut, urat selari, batang pokok yang lembut dan hanya satu cotyledon dalam biji benih. Apakah beza antara paku pakis dan pokok rambutan? Jadi murid-murid, paku pakis tumbuhan tidak berbunga. Rambutan tumbuhan berbunga. Jadi bila kita membandingkan mereka, mula-mula kita bandingkan dengan
ciri terutama. Paku pakis tidak ada bunga, rambutan ada bunga. Kemudian kamu boleh guna bandingan yang lain. Contohnya, membiak dengan spora, membiak dengan biji benih dan buah. Seperti itu. Jadi, contoh jawapan, paku pakis adalah tumbuhan tidak berbunga yang membiak dengan spora. Pokok rambutan adalah tumbuhan berbunga yang membiak dengan buah dan biji benih. Daun dalam gambar raja adalah daun tumbuhan jenis apa? Jelaskan jawapan kamu. Jika kita perhatikan daun yang diberi kepada kita, kita boleh lihat urat daun tersebut selari. Urat selari. Jadi, ini adalah tumbuhan jenis apa? Mestilah tumbuhan monocotyledon. Kenapa? Kerana urat daun selari. Konsepnya tidak susah murid-murid dan jawapan dia terus terang. Jawapan, tumbuhan monocotyledon kerana ada urat selari, iaitu sifat tumbuhan monocotyledon. Jadi murid-murid, dari segi pengelasan, ingat, bila kita mengelaskan tumbuhan, kita mesti tahu jika ada bunga ke tak ada bunga, jika ada sistem vaskular ke tak ada, jika cara membiak dia beza, apakah cara membiak dia, dan jika ada akar nyata atau tidak ada akar nyata, dan juga jenis-jenis akar. Jadi untuk 5 contoh kita, lumut, paku pakis, conifer, iaitu tumbuhan yang tidak berbunga, dan monocotyledon dan dicotyledon, iaitu tumbuhan berbunga, kamu mestilah tahu sifat-sifat seperti yang dinyatakan di sini. Kehadiran bunga, sistem vaskular, jenis akar dan cara membiak. Tumbuhan tidak berbunga membiak dengan cara-cara yang lain dan ada sistem vaskular, ada tak ada. Ingat, tiada sistem vaskular, kita punya lumut. Dan juga ingat, lumut tak ada akar nyata. Ada sistem vaskular, cara membiak. Paku pakis dengan spora, conifer dengan kon. Satu lagi sifat conifer, ingat, daun berbentuk jarum. Tumbuhan berbunga pecah ke mono dan dicotyledon. Monocotyledon bermaksud satu cotyledon, dicotyledon bermaksud ada sepasang cotyledon, 2 cotyledon. Monocotyledon punya sifat, cara terbaik murid-murid, lukislah. Lukis satu pokok, lukis daun dia, urat selari, lukis akarnya, serabut, batang pokoknya lembut. Kamu boleh lukis pokok tu bengkok sedikit dan catatkan, ini monocotyledon. Untuk dicotyledon, lukislah pokok yang besar. Daunnya urat jejala. Akar tunjangnya masuk ke dalam tanah dan memberi sokongan yang bagus kepada tumbuhan itu. Maka batang pokoknya boleh keras dan berkayu dan besar pokok tu. Fahamlah ciri-ciri dan perbezaan antara tumbuh-tumbuhan dan sifat-sifat monocotyledon dan dicotyledon kita. Sekian saja untuk kelas ini. Saya harap kamu faham cara kita mengelaskan tumbuhan. Terima kasih.